Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita baca kisah Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Kisah yang Nabi yang sekelas sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita mengambil beberapa iktibar dan pengajaran. Qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nabi Isa alaihi salam baginda ialah Al-Masih Isa bin Maryam yang disandarkan nasab keturunannya kepada ibu baginda. Baginda dilahirkan dengan kehendak Allah tanpa kewujudan seorang bapa untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia. Ada di kalangan manusia yang dilahirkan tanpa bapa dan ibu, iaitu Nabi Adam. Ada juga manusia yang dilahirkan tanpa ibu sahaja, iaitu Sayyidatina Hawa. Dan ada manusia yang dilahirkan dari ibu dan bapa, iaitu baki manusia yang lain. Ada juga yang dilahirkan dari ibu tanpa bapa, iaitulah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi disebutkan nama Nabi Isa alaihi salam digelar dengan Al-Masih. Ada gelaran Nabi Isa namanya Al-Masih. Dan dibincangkan oleh para ulama apakah maksud Al-Masih tersebut. Kerana Al-Masih ni ada juga pada Dajjal. Disebutkan kepada Al-Masih Dajjal. Jadi apa maksud Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal? Tuan-tuan, Al-Masih datang dari perkataan masaha, sapu. Jadi katanya Nabi Allah Isa alaihi salam ada mukjizat yang diberikan oleh Allah. Hanya dengan sapuan akan boleh menghidupkan yang mati. Sapu. Hanya dengan sapu boleh menyembuhkan penyakit. Orang buta dari sapu celak. Jadi ini kelebihan Nabi Isa AS. Dengan sapu akan menghidupkan yang mati, akan menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Jadi digelarkan Al-Masih. Kenapa Dajjal juga diberikan gelaran Al-Masih? Kerana Dajjal juga tuan-tuan dirahmati Allah diberikan beberapa kelebihan yang luar biasa. Nanti Dajjal akan turun di hujung dunia dan dia juga boleh menipu dayakan manusia dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti, sebagai ujian kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dajjal ni penipu. Lepas tu Al-Masih Dajjal ni nampak macam tu tapi penipu. Dia akan berlawan dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Itu secara ringkas yang sebelum. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah satu-satunya Nabi yang lahir tanpa ayah. Itu yang dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam seorang perempuan yang belum berkahwin tapi telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Siti Maryam itu kan perempuan yang terbaik zaman tu. Siti Maryam perempuan terbaik zaman tersebut. Paling baik. Jadi Allah pilih dia untuk lahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW katanya Siti Maryam antara perempuan yang akan berkahwin dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam syurga kelak. Siti Maryam. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah disebutkan antara perempuan-perempuan yang berada di dalam syurga nanti antaranya adalah Maryam binti Imran, kemudian Fatimah bintu Muhammad, kemudian Khadijah dan Asiyah isteri Firaun. Ini antara perempuan yang akan jadi ketua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga lelaki yang hebat, lelaki yang sempurna di dalam dunia ni ramai. Tetapi perempuan yang terbaik, perempuan yang hebat dalam dunia ni tak ramai. Antara yang disebutkan 3 orang, iaitu Maryam binti Imran, kemudian Asiyah isteri Firaun, kemudian Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi kita Muhammad SAW. Ini antara perempuan-perempuan terbaik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kerana itu di dalam syurga nanti antara yang akan jadi isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Maryam. Kemudian disebutkan juga Asiyah isteri Firaun juga akan jadi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berkahwin dengan Nabi. Jadi kalau Asiyah berkahwin dengan Nabi, dia adalah janda ataupun bekah isteri orang, manakala Maryam anak dara. Jadi yang kahwin dengan Nabi anak dara, Siti Maryam nanti.
Maksudnya yang tak berkahwin, yang belum berkahwin. Siti Maryam tak kahwin dah dunia. Jadi Siti Maryam akan kahwin dengan Nabi dalam syurga. Itu kategori anak darah. Manakala yang kategori yang pernah berkahwin, Asiah, perempuan ataupun isteri kepada Firaun. Dia juga akan berkahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tuan-tuan dan rahmati Allah, maksudnya Maryam ni orang yang luar biasa, bukan calang-calang orang. Sampai dipilih oleh Allah untuk menjadi isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama bincang tuan-tuan dan rahmati Allah, antara yang terbaik isteri Nabi Siti Khadijah, yang antara yang terbaik. Siti Khadijah perempuan terbaik zaman dia. Maryam perempuan terbaik zaman dia. Zaman berbeza. Jadi dua-dua ni adalah perempuan terbaik. Lepas tu isteri Nabi nama Aisyah pun ada kelebihannya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kelebihan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah bukan calang-calang orang. Maksudnya banyak perempuan-perempuan dalam dunia ni tuan-tuan, antara yang disebutkan sebagai perempuan yang terbaik, diberikan kemuliaan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Aisyah, orang yang terbaik. Aisyah pun ada kelebihannya. Dan lebih tak lebih Aisyah disebutkan oleh para ulama, kira Jibril pernah kirim salam lah Aisyah. Dan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah dapat salam daripada Jibril. Oh, hebat lah tu. Dan Jibril kirim salam. Kita ni tuan-tuan rahmati Allah, tak gaduh malaikat. Kalau ada orang main parking depan rumah 3 biji kereta, ni nampak ni istana. Tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, dia keluar main cari, ada nak nama si fulan bin si fulan, dia kata saya, awak ada apa ni? Dah kami nak main bagi tahu, kata Sultan kirim salam. Allah terbang ke kita. Macam mana hebat tak hebat orang main cari di rumah ni? Maknanya kalau Sultan kirim salam, orang yang besar kirim salam, ni tanda hebat dan mulianya seseorang. Dan ni bukan Sultan, malaikat Jibril. Ketua malaikat kirim salam, habis arah. Kemas Aisyah. Kita pun dan pernah juga kita dengar ada orang mai beritahu kat kita, kata malaikat kirim salam, kawan-kawan kita mai. Dan waktu kita sakit, demam, kawan-kawan kita mai ziarah di rumah, lalu depa sampaikan salam daripada malaikat maut. Kawan-kawan kita kan, dan ni nak bak malaikat maut kirim salam, dia melawak. Kawan-kawan kita kan perangai baharan jadah kat Belembak. Ramai perangai nak melawak lebih kurang ni. Jadi tak kena tempat melawak dengan kita. Mamai bagi kita ni nak bak ni, hang tengok demam teruk, malaikat maut kirim salam. Oh, malaikat maut mai habaq kat dia. Dia nak gempak kita lah tu. Melawak kasar kawan-kawan. Tuan-tuan rahmati Allah, Joha pernah melawak dulu dengan bini dia. Dia orang sakit. Joha ni orang yang cerdik. Satu hari dia ditimpa sakit. Tuan-tuan, sampai isterinya yang cantik lawak, tak ada nak melawak, tak ada nak melarang sebab duk jaga. Dia sakit teruk. Sekali nak kena bagi mandi, sekali nak kena bagi mengiring, sekali nak kena bagi makan. Sampai tak ada urus, duk jaga Joha. Sampailah berlalu satu tempoh, tuan-tuan rahmati Allah, lama lah, sebulan, 2 bulan. Joha terlantak sakit teruk, sampai isteri dia jadi tak terurus. Joha sudah abang lah, kurus lah. Orang sakit ni bukannya nampak pun teruk lah. Tak ada nak nampak lawa lah. Orang sakit. Isteri dia duk sihat elok, jadi tak terurus, nampak isteri dia pun sakit lah. Nampak macam isteri dia pun demam. Padahal isteri dia sihat elok. Bukan pasal tak sihat, tapi pasal tak sempat nak urus diri, sampai menampakkan isteri Joha ni seorang perempuan yang sakit. Jadi duduk jaga suami dia ni, isteri soleh jaga suami dia lama. Dan dirahmati Allah, sampai satu saat Joha minta kepada isteri dia, tolong pakaikan aku pakaian yang cantik, tolong kemaskan aku bagi nampak lawa. Sikat rambut bagi elok, buh minyak, pakai baju lawa-lawa bagi nampak comel. Dan bini dia dengar menangis. Ni pelik dah ni. Selalunya orang nak mati ni dia minta pelik-pelik. Lepas tu kalau orang nak mati dia dah nampak dekat nak mati, minta pelik-pelik, bagilah. Bagilah, nak mati dah. Nampak tak lama. Umur 69. Dan dirahmati Allah, tengoklah pelik ni tambah dia minta. Jadi kalau dia minta benda tu boleh kita tunai tak apa. Jadi dia kata, Tok Wan kita nak mati dah. Dia kata, Tok Wan teringin makan KFC. Pergi beli 2 ketuik bagi dia. Lagi tak beli, rugi. Pasal benda boleh makan, beli lah.
Tapi kalau kita Tok Wan teringin nak main swimming pool, mampu. Terus pergi Jahanam pergi orang tua. Jadi hak tu tak boleh nak ikut sebab permintaan tu nampak pelik sangat. Jadi kalau takak nak makan ayam, pergi beli dua gitu. Sebab kalau tuan-tuan tak boleh, pergi menyesal. Ramai mana ada orang menyesal. Menyesal dia. Seorang ibu, laki bini tua, tuan-tuan laki dia minta nak makan bubuk kacang. Tolong Ustaz nak makan bubuk kacang. Bini dia kata, abang kita tua dah nak masak tak padang. Siapa nak makan, abang seorang je. Abang pergi beli pasal malam tu. Masaklah sikitnya nak makan. Pergi beli pasal malam. Tak larang masak lah. Tua-tua mengidam makan ni. Dia meletak kat laki dia tu dah suruh pergi beli pasal malam. Laki pun tak kata apa. Dah teringin makan bubuk kacang. Start motor. Pergi pasal malam beli bubuk 2 bungkus. On the way nak balik tu dan trailer langgar. Orang main habang kat bini dia makcik. Pakcik kena langgar. Accident. Bergegah pergi tengok-tengok tu dah mati dah tu laki dia. Nangis. Tengah-tengah menangis, nampak bubuk kacang dalam raga. Lagi riau. Kalau aku buat bubuk ni, tak mati lagi. Duduk pakai boh. Kan menyesal dah. Lebat dah boh. Nangis dia sedih kerana tak memenuhi permintaan terakhir arwah suami dia. Dan lalu panggillah orang masjid, orang surau, pakat buat tahlil. Dan 3 malam buat tahlil kan? 3 malam bubuk kacang. Pai cirik tu imam. Tu imam cirik, tu bila sikit perut. Mau tak cirik 3 hari buang kacang. Orang pandai awak dadak datang main kan awak? Dah dia teringat kat arwah laki. Dah laki tu mati baru nak buat. Batu tunaikan permintaan. Jadi Johar minta kat laki, bini dia tolong pakaikan abang cantik-cantik. Sikat rambut bagi lawa. Pakai baju lawa-lawa. Dia dengar dengan tu menangis lah. Nak mati dah laki tu. Buat. Dan dia bagi pakai comel-comel. Sikat rambut bagi nampak macam sihat. Sebab bini dia pakaikan cantik-cantik. Dan sampai bini dia tak ada nak melawa, bagi lawa kat laki dia. Bini dia dah teruk dah. Dengan pakaian macam mana, rambut macam mana, tak ada nak make up dan sebagainya. Huduh terus bini dia. Duk jaga dia. Dan hari tu dan dia cantik. Comel tu. Dan dia rahmati Allah. Lepas pada tu, bini dia tanya abang, nak tanya sikit boleh tak? Kenapa yang abang suruh saya bagi abang pakai lawa-lawa? Cantik-cantik ni kenapa? Kata Johar, aku duk takut malaikat mai. Dua orang nak mati dah. Jadi aku minta kamu make up aku lawa-lawa. Sebab bila malaikat mai, dia akan cari hak tak elok. Hang. Nampak teruk lah. Maka aku harap dia ambil hang. Tak ambil aku serak elok. Sihat. Kok tu pula dah. Ingat malaikat bodoh macam dia. Ingat malaikat tu silap orang. Main-main nak ambil utuh Cuma dia buat melawak dengan bini dia tuan-tuan. Biar dia nampak lawa. Bini dia nampak teruk. Jadi malaikat mai nampak. Oh dia ni sakit kot. Cabut. Ingat malaikat main dulu tu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kawan-kawan kita main melawak, kata malaikat mau kirim salam. Sebab dia kawan malaikat. Jadi tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu taala anha, hebat tak hebat, Jibril kirim salam. Tak ada arah. Kemah ni. Baik, mulianya Aisyah tuan-tuan, mulia lagi Siti Khadijah. Kerana bukan sekadar Jibril, tapi Allah kirim salam pada Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Batu Siti Khadijah ni mulia. Jadi antara Khadijah dengan Aisyah, dan dirahmati Allah, Khadijah lebih dimuliakan kerana dia mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama. Cuma kalau nak dibandingkan antara antara Khadijah, Siti Maryam dengan Fatimah. Siti Maryam yang akan jadi isteri Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala Khadijah yang jadi isteri Nabi di dunia. Fatimah anak Nabi. Ini 3 yang perempuan terbaik. Di antara 3 ni siapa yang paling mulia? Maka kata ulama antara 3 ni yang paling terbaik adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dalam diri Fatimah ada darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lagi mulia. Ini antara perempuan-perempuan yang ada dalam dunia ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan semua perempuan-perempuan disebutkan tadi ni, Asiyah, Maryam, Fatimah, Khadijah. Tuan-tuan dirahmati Allah, mereka ni siapa dia? Macam mana mereka boleh jadi hebat? Dan kerana kata ulama, mereka ni diberikan kehebatan kerana mereka ni ada kaitan dengan para anbiya. Semua ni ada kaitan dengan Nabi. Semua. Baik.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa? Disebutkan mereka ni mulia kerana antaranya Siti Asiyah binti Fir'aun. Ada kaitan dengan Nabi? Ada. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Kenapa dimuliakan Allah? Kerana empat-empat ni terlibat dengan menjaga para anbiya. Asiyah, dia yang menjaga Nabi Allah Musa alaihissalam. Asiyah, dia jaga Nabi Musa. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Siti Maryam alaihissalam, tuan-tuan dia jaga siapa? Dia menjaga Nabi Isa. Siti Maryam. Ini ada kaitan dengan Nabi Isa. Siti Khadijah, walaupun dia tak lahirkan, dia tak menjaga Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia orang yang berkhidmat dengan Nabi. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sebab tu katanya, disebutkan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khadijah dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Umur Nabi 25 tahun dia kahwin dengan Nabi. Tuan-tuan, maksudnya dekat 15 tahun khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebelum lantik 15 tahun, kemudian tambah lagi 10 tahun selepas dilantik. Maksudnya daripada umur Nabi 25 sampai umur Nabi 50. 25 tahun ni tuan-tuan dia jaga Nabi kita Muhammad, berkhidmat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Khadijah, orang yang terbaik. Jadi kalau Siti Asiyah dia menjaga Nabi Musa, kalau Siti Maryam dia menjaga pada waktu kecil Nabi Allah Isa alaihi salam, maka Siti Khadijah walaupun tak jaga pada kecil tapi dia khidmat 25 tahun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siti Khadijah. Lepas tu kalau baca sirah Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan, Siti Khadijah waktu kahwin dengan Nabi, Nabi tak kahwin dah dengan orang. Kenapa? Perfect. Cukup dah. Allah tak turunkan wahyu, Muhammad nikah dengan orang lain. Tak payah. Kerana Khadijah cukup dah. Memenuhi segala kehendak Nabi kita Muhammad SAW. Cukup. Tuan-tuan bayang. Kata ulama, dekat-dekat umur Nabi nak dilantik jadi Rasul, dekat-dekat umur Nabi 40. Tuan-tuan, Nabi berulang alik naik ke Gua Hira. Beruzlah. Ni ibadah yang Nabi buat. Dekat-dekat nak dilantik jadi Rasul. Iaitu dekat 36, 37, 38, 39, begitulah. Umur Nabi area tu, Nabi naik ke Gua Hira. Beruzlah. Kadang naik 10 hari, kadang dekat-dekat sebulan. Itulah Nabi akan buat dekat-dekat nak jadi Rasul. Naik gua. Nabi pilih Gua Hira kenapa? Kerana antara yang disebutkan oleh ulama, kerana Gua Hira berbetulan dengan Kaabah. Betul-betul Kaabah. Lepas tu Nabi pilih Gua Hira. Dan Nabi buat ibadat dalam gua di duluan, ulama catat 3 jenis ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi berada dalam gua. Yang pertama, Nabi beruzlah. Beruzlah tu ibadat. Mengasingkan diri pada orang. Kemudian Nabi ta'abbud. Mengabdikan diri pada Allah. Ada kata Nabi guna cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembahyang 2 rakaat kan. Berzikir kepada Allah. Kemudian berfikir. Ini semua ibadat yang Nabi buat. Yang ketiga kata ulama, Nabi beribadat dalam Gua Hira dengan memandang Kaabah. 3 ni hak Nabi buat waktu duduk dalam gua. Nabi duduk uzlah naik gua tu. Apa Nabi buat dalam tu? Bukan nyeh saja macam kita. Kita naik gunung Jerai kan nyeh, bukan buat apa. Nabi naik gua bukan duduk saja, beribadat kepada Allah, tumpukan ibadat kepada Allah. Jadi antara hak Nabi buat disebutkan ulama memandang Kaabah. Jadi memandang Kaabah juga daripada ibadah. Lihat Kaabah. Lepas tu tuan beli frame buh di rumah, tengok Kaabah. Tengok. Boleh pahala. Apa-apa yang kita pandang tuan-tuan, kalau boleh mengingatkan kita kepada Allah, insya-Allah boleh pahala. Pandang. Kalau pandang untuk tubuh wali ulama mendatangkan insaf, mendatangkan semangat untuk beribadat, tuan-tuan lihat wajah ulama, insya-Allah boleh pahala. Itu antara yang disebutkan dapat pahala, pandang apa? Pandang Kaabah. Kemudian yang kedua, pandang Quran. Kalau tengok Quran, kamu baca Quran, tengok saja mendapat pahala. Dan tengok Quran ada di depan kita, ada dalam kereta kita, nak buat jahat. Jadi memandang Quran tadi ingatkan kita kepada Allah, insya-Allah memandang tadi boleh pahala. Cuma bukan suruh pandang saja. Nak abang, kalau pandang pun boleh pahala, apatah lagi kamu ambil pegang, kamu ambil baca, kamu ambil beramal, lagi banyak pahala. Nak galakkan, tengok pun boleh pahala dah Quran. Lagi, memandang wajah ibu ayah. Tengok muka mak bapak, boleh pahala.
Tapi kena tengok dengan wajah kasih sayang. Jangan tengok dengan geram. Dia tengok muka mak habis duk geram. Tak boleh. Dia tengok wajah ayah dia sebab nak balas harta. Tak boleh. Ni semua mendatangkan dosa. Pandang wajah mak dan ayah dengan mengharapkan, dengan penuh kecintaan dan kasih sayang kepada mak bapak. Balik tengok. Siapa-siapa yang masih ada mak, yang masih ada ayah, balik. Dah boleh rentah diri kan? Ada orang yang boleh rentah diri Langkawi, boleh rentah diri Cameron Highland, boleh rentah diri Terengganu, rata tempat bi. Mak tak balik pun. Koklah, boleh rentah diri, tambah sekali yang saya nak buat, balik tengok mak. Oh betul. Balik ziarah, pandang wajah. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara salah dosa yang kita buat yang Allah akan bayar cash, dunia pun bayar, akhirat pun bayar, buat lebih kurang kat mak bapak. Na'udzubillah. Kalau berzina, kamu minum arak, kamu berjudi, kamu mencuri, boleh jadi dunia terlepas. Boleh jadi. Ada orang berzina, dunia tak kena. Terlepas. Boleh jadi. Akhirat ada. Kalau Allah tak bayar dunia, akhirat Allah bayar. Takkan terlepas akhirat. Dunia boleh jadi terlepas. Ada orang mencuri, tak kantui pun. Tak kena tangkap pun. Dunia terlepas. Akhirat jaga. Berjudi dan buat lebih kurang, buat maksiat, minum arak dan sebagainya, boleh jadi dunia terlepas, tapi akhirat masih ada. Hari pembalasan. Maksudnya apa tuan? Maksiat-maksiat lain kalau buat, boleh jadi Allah tutup dunia, tapi akhirat Allah bayar lain. Kena balas lain. Tapi dosa yang kita buat kepada ibu dan ayah, dosa yang kamu buat kepada mak dan bapak, Allah tak tunggu akhirat lah. Dunia dia bayar lah. Na'udzubillah. Jaga. Mana-mana ada mak, mana-mana ada ayah, balik ziarah, tengok muka. Balik tengok muka mak. Sementara ada. Esok tak ada, tak boleh tengok dah. Dan tengok gambar tak jadi. Gambar boleh tengok. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sementara ada, balik tengok wajah dia. Pandang wajah dia. Gembirakan hati dia. Tumpang doa dah. Bukan lama pun nak duduk kita. Tak lama. Dan tiap-tiap hari ada saja orang kehilangan mak. Hari ni bekas PM Malaysia. Datuk Seri Najib kehilangan ibunda. Hari dia. Hilang dah mak. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita masih ada mak, guna peluang. Balik pandang wajah ibu, kerana memandang wajah ibu dan ayah mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala. Kerana lihat wajah mereka tuan-tuan menyebabkan kita rasa nak buat baik. Lepas tu kalau nak buat jahat, orang suruh tengok muka mak ayah. Kesian kat mereka lagi ni. Nak buat apa-apa, fikir mak ayah ada lagi kan. Kerana mak bapak ni tuan-tuan, mereka ni akan buat apa saja. Ada orang pernah test. Dan dia gempak, dia punya kenalan, isteri dia, kawan-kawan dia, orang tempat kerja dia, adik-beradik dia, mak dia. Dia test mak ni. Dia hantar mesej WhatsApp kat semua, dia kata saya nak kena operate emergency, kena guna 20,000. Boleh tak bantu? Mula hantar kat bini. Bini kata abang buat banyak lah. 20,000 tak ada insurans, tak boleh cover. Macam nak bagi tapi banyak lagi bunyi. Tanya claim insurans boleh tak, buat gunung boleh tak, try kot nung pula. Bagi cadangan lain. Ini. Tanya kat abang, kakak dia boleh tak bagi? Adalah bagi 500 bank in. Abang nak bagi banyak dah, dah 500. Bank in 500. Dekat 500 abang dia tolong. Tanya kawan tempat aja kata, minta maaf aku pun sesak ni. Tanya kawan-kawan baik, hak paling rapat dengan dia, pun bagi dekat 200-300 dekat boleh mampu tolong. Tuan-tuan tanya mak dia, mak saya nak kena operate, kena 20,000. Mak dia kata, saya pergi petang mak bu. Mak nak ambil duit mana? Tak apalah, mak pergi gadai mah. Mak akan minta hutang kat kawan-kawan ke, adik-beradik ke sebagainya. Janji kamu dapat 20,000. Saya pergi mak petang mak bu. Dan mak tengok. Orang ni cari alasan dulu kot lain. Mak tak cakap banyak lah. Habak berapa? Dia akan usaha cari duit. Itu mak kita luar biasa. Jaga bila pandang wajah mak dapat. Jadi salah satu yang kita sebut tadi tuan-tuan, memandang Kaabah. Nabi duduk dalam gua, Nabi memandang Kaabah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Nak sebut ni kemuliaan Khadijah. Waktu Rasulullah SAW dapat wahyu, Jibril turun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi jadi ketak, takut Nabi. Lalu Nabi turun jumpa dengan Siti Khadijah, isteri dia. Dan balik turun jumpa dengan Siti Khadijah, apa Nabi sebut? Laqad khashitu ala nafsi. Saya bimbang dengan diri saya, takut. Ulama kata ada 12 pandangan takut. Apa maksud takut? Nabi kata aku takut ni atas diri pun. Kata ulama ada lebih kurang 12 pandangan. Apa maksud takut? Ada kata Nabi takut itu adalah sihir. Ada pandangan ulama sebut yang Nabi takut tadi, takut tu hanya khayalan, halusinasi. Nah,
Yang maksud Nabi takut tadi ni, takut bimbang kaum Nabi akan serang Nabi, bunuh Nabi. Ada juga kata pandangan, maksud Nabi takut nak berpisah dengan Mekah. Lepas jadi Rasul, maka kena keluar dari Mekah. Takut macam-macam takut. Dan Nabi sebut apa? Laqad khashitu ala nafsi. Mengadu kepada Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, nak abang Siti Khadijah, walaupun dia tak bela Nabi pada kecil, sebagaimana Asyah bela Musa, sebagaimana Maryam membela Isa, Siti Khadijah khidmat kat Nabi kita Muhammad 25 tahun. Dan waktu Nabi berhadapan dengan situasi yang sangat gementar, Jibril turunkan wahyu pada Nabi kita Muhammad SAW dalam Nabi jadi menggigil ketakutan. Tuan-tuan, orang yang tenangkan Nabi, Khadijah. Datuk Khadijah ni mulia. Walaupun dia tak jaga Nabi waktu kecil, tapi dia khidmat kat Nabi. Dia yang tenangkan Nabi waktu itu. Sabar. Ni mengharapkan ini adalah berita gembira. Jangan takut. Mengharapkan ni berita gembira bahawa kamu akan dilantik jadi Rasul. Sangat harap dah. Kamu orang baik, kamu menyambung silaturahim, kamu memberikan kemaafan, kamu bantu orang, kabulkan segala hajat orang. Semua kebaikan kamu buat, mustahil kamu akan dapat benda tu. Dia tenangkan Nabi. Siti Khadijah, isteri solehah. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sebut pada hadis, kata Nabi, dunia ni ad-dunya mata'. Dunia ni perhiasan. Wa khairul mata' al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan, wanita soleh. Dunia ni perhiasan, benda tempat main. Dunia ni, permainan perhiasan. Sebaik-baik perhiasan, perempuan soleh. Perempuan saja pun perhiasan lah. Malam ni tak nak semangat abang lelaki saja. Perempuan tak nak. Dan kalau pergi dia tengok lelaki saja, tengok hak ni ada misai, ada janggut, hak ni. Muka lelaki saja jam. Jadi serabut. Ada perempuan menghiasi tempat tersebut. Rumah kita kena ada perempuan, kena ada mak, kena ada isteri. Kena ada. Mereka tak ada tu kan, jam, hilang sering. Dan tak percaya hantar bini kita pergi honeymoon pula dah. Kalau honeymoon kan kita sekali pergi, hantar dia seorang je. Bagi dia cuti saat Langkawi ke kepada Highland, pergi 2 minggu. 2 hari, balik dah kepala duk, wah kaki duk atas di rumah. Pening. Lagi anak seorang buat pergi pecah nu anak. Pak dia bukan buat apa, nak buat dengan mati tu lah. Lepas mau buat. Pak bukan kalut mak. Tak apa, pecah pak beli lain. Bukan dia kalut mak. Buka petik Buka pelan-pelan. Jangan hempuk kuat. Jangan kita balik petik Dia bukan nak tengok mampu happy buat lah guna-guna. Lingkup rumah. Baju basuh tak mana, masak tak mana. Kalau beli bungkus, tak lagu tu ya. Bukan dia nak kemas dah. Pasal ada mak, ada isteri, ada perempuan di rumah, hias rumah. Dan kalau kita saja duduk rumah, tak hias. Dan nak beli bunga, buah tempek dinding, tak ada pasal. Dan nak beli langsir, nak buah paper ya. Orang lagi. Tapi kerana ada perempuan, dia pilih tirai. Bubuh kain cantik-cantik, buah permaidani. Comel. Kerana ada perempuan. Dan kalau perempuan biasa pun dah disebutkan sebagai perhiasan. Perempuan saja pun perhiasan, comel. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah perempuan solehah. Jadi nak tengok sebaik-baik perhiasan ataupun tidak, perempuan ni solehah. Solehah yang terbaik. Dan nak tahu solehah ataupun tidak macam mana? Disebutkan al-mar'atu solehah idza nadarta ilaiha saratka atau kama qala. Nak tahu perempuan tu solehah ataupun tidak, saat kamu memandang wajahnya menyebabkan kamu gembira, seronok. Kamu jadi happy, tenang. Itu isteri solehah. Tuan-tuan, Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan. Nabi dalam keadaan takut. Nabi balik, maka Siti Khadijah yang menenangkan Nabi. Nabi jumpa Khadijah, Nabi jadi tenang. Nabi boleh luahkan perasaan. Itu tanda Khadijah isteri solehah. Kerana bila tengok dia, tenang. Jadi rasa lega. Ada tempat berpaut. Ini isteri solehah. Kalau tengok filem orang buat gamak macam mana. Tengah duk bergaduh teruk ni, dah lembek dah, teruk dah. Tak ada bini dia main. Kuat balik. Tu tanda solehah tu. Muhung gambar. Tapi dia nak bagi tahu bila main bini dia, jadi tenang, jadi semangat, jadi kuat lain. Dan nak tahu bini kita soleh ke tak, balik tengok. Dan bagi saya balik dalam pukul 9 sampai rumah. Dan panggil bini mai tak? Nak tengok muka amal 2 minit. Lepas 2 minit berbuih mulut pagi.
Kita kena check balik sebab apa. Kena stroke kan. Tadi seorang dia pun duduk hospital dah, ICU. Angin ahmak. Awak memandang wajah bini dah tengah jam. Tak berhenti. Pergi terus. Kita balik check kenapa ini macam. Jadi kalau bini kita tengok wajahnya menenangkan jiwa, alhamdulillah. Macam ketengah serabut bini mai, berasa semangat. Itu tanda solehah. Tapi kalau dia ada dengan kita jadi serabut. Tengok wajah jadi pening. Idea duk mai, tengok dia hilang. Pergi. Ni semua nak kena perbetul balik. Lepas tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada ibu-ibu sekalian, pastikan kita ni menenangkan suami. Kita menenangkan. Maksudnya pakai bagi nampak cantik, bagi nampak lawa duduk dalam rumah, baru tenang tengok. Ni bibir atas merah, bawah biru macam babun. Tak pening tengok. Nak tenang jelas mana. Bukan suruh make up pakai gincu macam tu, pakai bagi lawa sudah. Pakai comel-comel sudah. Jangan pakai baju, ni pakai baju Langkawi. Tuan-tuan pakai baju Langkawi, nak beli t-shirt ada gambar burung lang, lepas tu tulis Langkawi. T-shirt tu 15 tahun dah duduk lang pakai tu. Seminggu 3 kali mesti pakai. Hari Jumaat dia akan pakai, hari Isnin pakai, Rabu pula pakai. Baju lain seminggu sekali pakai Jumaat. Baju ni kerap pakai, dia seronok pakai. Sampai burung lang terbang lah, tak ada lah. Tulisan Langkawi tu, lang tinggal kawi kan, lang tak ada. Lusuh. Hak tu je pakai. Lepas tu nak tenang lagu mana tengok macam ni. Biar dia memandang wajah suaminya memandang, menenangkan. Tengok jadi tenang, jadi gembira, jadi happy, jadi seronok. Ni tanda isteri soleh. Dan tanda ni tuan-tuan, ada pada isteri Nabi namanya Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau dia tak menjaga Nabi sebagaimana Asiyah dan Maryam, dia khidmat kat Nabi SAW 25 tahun. Lepas tu dia antara yang terbaik. Kemudian siapa dia lagi? Fatimah. Dan Fatimah walaupun dia bukan jaga Nabi, dia anak kepada Nabi SAW, tapi diberikan kelebihan khusus kepada Fatimah kerana dia satu-satunya anak Nabi yang wafat yang setelah Nabi wafat. Nah, yang hidup sampai Nabi wafat. Lepas Nabi wafat baru dia wafat. Anak-anak Nabi hari ini semua mati dulu pada Nabi. Berat ujian Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, ujian apa yang lebih berat berbanding anak mati dulu pada pak? Tak tahu nak harap. Hari ni kita baca berita tuan-tuan online. Kemarin berlaku aksiden di Ipoh. Saya balik daripada Kuala Lumpur, selisih dengan aksiden. Baru berkeluar mayat. Hari ni baca berita baru tahu puncak. Tuan-tuan dirahmati Allah, seorang ibu bawa anak dia 3 orang, aksiden, melanggar dengan trailer, 3 anak dia mati. 7 tahun, 5 tahun, setahun. Tuan-tuan duk fikir kalau aku duduk tempat tu nak duduk dalam mana? Tuan-tuan kalau kita duduk tempat ayah ni, nak pergi duduk dalam mana? 3 hilang. Oi. Tak boleh pergi. Duk baca komen orang yang pernah kehilangan pakat duk komen. Saya pun pernah hilang anak 10 tahun dulu. Rasa macam baru semalam. Duk teringat belak. Padahal 10 tahun dah anak dia mati. Duk teringat anak dia panggil dia. Duk teringat anak dia menangis. Oh, jam. Ingat tu mampu dah. Dan kalau kena kat kita, habis. Tak tahu hidup. Boleh gila. Berat ujian. Ni 3 hilang. Allah. Baru 7 tahun. Baru 5 tahun. Baru setahun. Baru duk membesar. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ujian berat. Dan Nabi kehilangan anak dia 6 orang. 6 mati. Seorang je hidup sampai waktu sampai Nabi wafat. Siapa dia? Siti Fatimah. Satu-satunya anak perempuan Nabi SAW yang hidup sampailah ketika hayat Nabi SAW. Yang hidup sampailah Nabi wafat. Siti Fatimah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi nak abang ni antara perempuan-perempuan terbaik yang ada dalam dunia. Tak ramai perempuan-perempuan ni. Jadi antara yang kita sebut pada malam ni adalah ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Siti Maryam alaihissalam. Dan Siti Maryam akan menjadi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam syurga kelak, insya-Allah. Baik. Baginda dilahirkan di Baitul Lahm yang terletak di Palestin, dan ibu baginda iaitu Maryam berasal daripada perkataan Ibriyah yang bermaksud perempuan yang rajin beribadah. Maryam maksudnya dalam bahasa Ibrani ataupun Ibriyah, maksudnya perempuan yang rajin ibadat. Maryam.
Sebab tu ada dalam ayat Quran ada satu perkataan yang Allah sebut dalam Quran, ya ukhta Harun. Allah gelarkan Siti Maryam dengan sebutan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan kepada Harun. Ada satu ayat Quran. Ada seorang sahabat, dia berjalan ke satu kampung, tiba-tiba ada orang Kristian, orang Nasara tanya kepada sahabat ni, wahai lelaki, bukankah dalam Quran, kitab Quran dalam Islam, dalam agama kamu, bukankah ada satu ayat yang disebut ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun, dan perempuan tadi rujuknya kepada Maryam? Oh, lelaki ni sahabat Nabi kita ada, memang ada ayat Quran. Dan orang Kristian ni, Nasara ni, dia bagi soalan cepu mah. Mula dia tanya lu, ada ayat Quran yang sebut ya ukhta Harun? Sebab kita ada. Ya ukhta Harun ni Maryam, tuju kepada Maryam. Tapi dia guna ayat wahai saudara perempuan kepada Harun. Laki sahabat ni kata ada, ayat tu ada. Dan Nasara ni bagi soalan cepu mah tu. Kalau ada ayat Quran macam tu, macam mana? Harun zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun dengan Nabi Musa ni dua orang sezaman. Beza antara Harun dan Musa dengan Isa kurun ratus tahun. Nabi Musa dengan Nabi Harun 400-500 tahun dulu. Isa baru mai. Isa anak Maryam. Jadi takkan Maryam mak kepada Isa jadi adik kepada Harun. Jauh 400 tahun. Tuan-tuan dan rahmati Allah, takkan kot. Takkan abang awak 400 adik baru beranak. Mustahil ni. Tuan-tuan sahabat ni dengar ke kepala betul juga, tak boleh nak jawab. Balik dia tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ada orang tanya sekian-sekian nak jawab pun. Tuan-tuan Nabi kata apa? Awak tak beritahu kat dia. Bukankah orang Arab ni suka namakan anak dengan nama-nama Nabi dulu? Awak Harun seorang tu ya? Seolah-olah macam tu jawapan Nabi. Harun ramai lagi kan? Bukan sah nama Harun, Nabi Harun. Ada orang-orang Arab ni suka namakan anak mereka dengan nama Nabi dulu. Tu jawapan yang Nabi bagi. Jadi ulama bincang, tuan-tuan boleh jadi, tuan-tuan kalau beza dekat 70 tahun, 100 tahun, boleh terima akal. Kalau beza dalam 50 tahun boleh terima. Sebab saya pernah jumpa. Saya pergi rumah kawan saya, tuan-tuan ketuk-ketuk pintu ada budak keluar. Dalam 4-5 tahun budak umur. Saya panggil pakcik yang keluar. Rumah kawan. Kawan saya pun keluar. Tuan-tuan keluar-keluar saya tanya siapa budak. Dia kata Pak Su ni. Pak Su kau pernah kemetok dulu. Banyak adik mak ni, anak Tok Wan ni. Tok Wan dia menikah dengan seorang perempuan baru, Tok Wan ni umur 70, nikah dengan seorang perempuan umur 40, boleh anak seorang. Mak dia umur 60, dapat adik umur 5 tahun. Beza 55 tahun, Pak Su ni. Sepatutnya Pak Su bela anak nakan bela Pak Su. Jadi, tuan-tuan dirahmati Allah, terkejut kita dengar ada. Takat 50 tahun boleh terima. Tapi kalau 400-500 tahun, pelik ni. Tuan-tuan ulama bahas, apa maksud ya ukhta Harun? Wahai saudara perempuan kepada Harun. Yang pertama, kalau tak salah tuan-tuan, yang pertama kata ulama, maksud ya ukhta Harun ni, wahai saudara perempuan kepada Harun, maksudnya Siti Maryam ada saudara nama Harun yang diambil sempena nama Nabi Harun. Satu. Maksudnya Harun, memang abang dia nama Harun, tapi bukan Nabi Harun, nama dia sama. Yang kedua kata, memang adik Nabi Harun sungguh. Pendapat ni ditolak kata ulama kerana jauh sangat. Tak masuk akal. Yang ketiga, apa maksud ya ukhta Harun? Maksudnya Siti Maryam ni perangai sama macam Nabi Harun alaihi salam, iaitu rajin buat ibadat. Jadi Nabi Harun orang yang sangat kuat ibadatnya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Begitu juga perangai Siti Maryam. Maka bila perangai lebih kurang, orang panggil adik-beradik. Waktu Allah sebut dalam Quran, orang yang suka membazir ni adalah adik-beradik syaitan. Awak perkenalkan dia iblis ingat? Yang kata adik-beradik setan ni. Tak. Perangai bazir ni, setan suka bazir. Kalau kamu suka bazir, kamu perangai macam setan. Jadi kalau perangai lebih kurang, disebut adik-beradik. Itulah perangai macam setan, perangai macam lembu. Kenapa buh-buh tu? Kerana semua ni nak beritahu perangai lebih kurang. Jadi, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun, maksudnya Siti Maryam perempuan yang rajin buat ibadat,
sebagaimana Nabi Allah Harun alaihi salam. Jadi pendapat tu boleh dipegang. Jadi sama ada dia ada abang nama Harun ataupun perangai dia macam Nabi Harun. Dua pendapat. Jadi disebutkan Maryam ni maksudnya apa? Maryam dalam bahasa Ibraniyah, dalam bahasa Ibriyah, maksudnya perempuan yang rajin beribadat. Kena. Sebab tu Allah sebut dia ukhta Harun, saudara perempuan kepada Harun. Maksudnya perangainya rajin beribadat macam Nabi Allah Harun alaihi salam. Tuan-tuan dirahmati Allah, dan kisah Siti Maryam ni kita dah sebut dalam kisah Nabi Allah Zakaria dulu ni, bila Siti Maryam kehilangan bapa yang bernama Imran. Maryam anak kepada Imran. Imran meninggal dunia, tinggal mak dia. Mak dia nazar nak jadikan dia seorang rahib ataupun pendeta di Baitul Maqdis. Tiba-tiba ibunya pula meninggal dunia, maka yang jaga Siti Maryam adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria jaga sungguh Siti Maryam, jaga daripada mendidik Siti Maryam dengan penuh kesucian, jaga maruah Siti Maryam, dan didik Siti Maryam supaya sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Zakaria alaihissalam yang bertanggungjawab ambil nasihat Siti Maryam, didik Siti Maryam dengan penuh pendidikan yang sempurna. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak sempat kita nak sebut panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Allah Isa alaihissalam. Cuma kesimpulan yang boleh kita sebut pada malam ni, Nabi Isa alaihissalam adalah anak kepada Siti Maryam yang gelarannya disebut sebagai Al-Masih, dan Nabi Isa adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah, dan ibunya adalah seorang perempuan yang terbaik pada zaman tersebut, dan ibu Nabi Isa akan jadi isteri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam syurga kelak. Itu antara yang boleh kita sebut pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang untuk kita habiskan kisah Nabi Allah Isa alaihissalam, dan seterusnya kita tamatkan dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini. Ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang, dan tuan-tuan berdoalah kepada Allah, semoga Allah jadikan tahun yang kita lalui pada tahun ini, kalau ada kesalahan dosa yang kita lakukan, minta supaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amal yang kita buat soleh lakukan pada sepanjang tahun ini, minta supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ujian yang kita hadapi pada tahun ini, ujian yang berat dengan COVID-nya, dengan ekonominya, dengan ada orang hilang pekerjaan, ada orang runtuh rumah tangga, macam-macam ujian yang diberikan pada tahun 2020, dan doalah semoga 2021 penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keamanan dan buah yang sangat manis yang kita akan dapat setelah kita lalui penuh dengan cabaran. Walaupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, mereka buat kajian katanya 2021 adalah tahun malapetaka. Dia buat kajian. Jadi katanya 2021 nak main ni, tahun malapetaka. Pula dah. Lepas tu kita nak buat apa? Nak kalut, nak lari pergi bulan kan? Tak payah. Minta doa banyak-banyak pada Allah supaya Allah berikan yang terbaik, supaya Allah jadikan tahun 2021 adalah tahun yang kita akan dapat nikmat yang banyak setelah kita harungi ujian demi ujian pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati, panjangkan umur kita semua di dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.